Terima kasih kepada semua yang masih setia menyokong channel ini. Sokongan Anda amat saya hargai. Jika ada sebarang cadangan atau idea, jangan segan untuk komen di bawah. Seperti kebiasaan apabila tinggal di asrama, tandas merupakan tempat yang sibuk karena ramai pelajar perlu menggunakannya. Untuk mengelakkan berebut dengan pelajar lain, aku dan kawanku membuat keputusan untuk mandi awal. Kawanku tidur di kantil atas, manakala aku di bawah. Pada malam itu, tiada apa-apa yang pelik berlaku. Keesokan paginya, aku menendang papan lapis kantil atas untuk mengejutkan kawanku. Dan ternyata cara itu berkesan. Dia bangun, mengambil barang keperluan mandi, lalu terus keluar menuju ke bilik air tanpa menunggu aku. Aku pun segera mengambil barang keperluan sendiri dan mengejarnya. Jarak antara dom dan bilik air agak jauh, jadi aku berlari-lari anak untuk mengejar kawanku. Sebelum itu jangan lupa subscribe Rizwan Yusuf channel untuk video seterusnya. Sampai di tandas, aku melihat dia sedang menggosok gigi. Aku pun turut serta dan menegurnya. Kau ni laju sangat, tidak sabar nak tunggu aku. Namun dia tidak membalas. Lama-kelamaan aku terdengar bunyi aneh. Kruk, krak, kruk, krak. Aku bertanya, kau dengar tak bunyi itu? Tetapi dia masih diam. Bunyi itu semakin kuat, dan apabila aku menoleh untuk melihatnya, aku hampir pingsan. Di hadapanku bukanlah kawanku, tetapi satu makhluk menyeramkan. Mukanya separuh kulit, separuh tengkorak, dan tangannya menggenggam sebilah pisau sambil membuat gerakan seperti menggosok gigi. Aku pening dan terus melarikan diri. Malangnya dalam kekalutan itu, aku terlanggar dawai ampayan. Dawai terkena pada tengkukku dan aku tidak sadarkan diri. Apabila tersedar, aku dikejutkan oleh pelajar-pelajar lain yang menemui aku pingsan di tepi ampayan. Kisah ini berlaku ketika sekumpulan pelajar menghadiri sebuah kamp motivasi. Malam pertama berlalu tanpa sebarang kejadian aneh. Namun pada malam kedua, sesuatu yang menyeramkan berlaku di dom yang mempunyai sebuah almari buruk. Seorang pelajar lelaki yang tidur di katil bawah berdekatan almari itu sedang memojok rakannya yang menangis selepas menyertai salah satu aktiviti kamp. Tiba-tiba, dia terlihat satu bayangan bersaiz manusia melompat dari atas tiang bumbung. Kamp tersebut memang tidak mempunyai siling, jadi tiang-tiang penyangga bumbung jelas kelihatan dari bawah. Dia coba mengabaikan apa yang dilihatnya dan kembali memojok rakannya. Namun apabila menoleh semula, dia terkaku. Yang berada di sebelahnya bukan lagi rakannya, tetapi satu makhluk yang berbungkus seperti jenazah kafan. Pendek kata pocong. Pelajar itu menggigil ketakutan dan segera menutup muka dengan bantal sambil membaca ayatul kursi. Sejurus selepas itu, katilnya bergegar dengan kuat, seolah-olah makhluk itu marah. Seluruh dom turut merasai gegagaran tersebut dan melihat kehadiran pocong itu, tetapi masing-masing terlalu takut untuk bersuara. Dikatakan, dahulu seorang guru pernah menemui mayat dalam almari buruk itu. Selepas kejadian tersebut, ramai coba mengalihkan almari itu, tetapi gagal. Akhirnya dom tersebut ditutup dan tidak lagi dibenarkan untuk digunakan. Kisah ini berlaku kepada ibuku yang bekerja sebagai tukang masak di kantin sekolah. Dia bertanggung jawab memegang kunci kantin dan perlu tiba awal sebelum subuh untuk menyiapkan bahan masakan. Sepanjang hampir 20 tahun bekerja di situ, pelbagai kejadian aneh telah dialaminya, tetapi yang paling menyeramkan adalah gangguan seretan rantai besi. Kejadian ini berlaku 10 tahun lalu. Seperti biasa, ibu tiba di kantin sekitar jam 5 pagi. Tidak lama selepas itu, rakan sekerjanya Ani tiba sekitar jam 5:30 pagi. Mereka pun mula bekerja seorang di dapur, seorang lagi mengeluarkan barang dari peti ais. Telinga ibu memang cekap menangkap bunyi pelik. Pada awalnya, dia menyangka Ani membuka pintu belakang kantin. Tetapi setelah diperhatikan, bunyi itu tidak seperti pintu dibuka. Bunyinya seperti rantai besi yang diseret di atas jalan, bergemerincing dan menyeramkan. Dari tingkap dapur, ibu melihat kelibat seseorang sedang berjalan di belakang kantin, seolah-olah membawa sesuatu yang berat.
Namun, rupa-rupanya bukan ibu saja yang melihatnya. Tukang kebun sekolah juga mengalami gangguan yang sama ketika membaiki mesin rumput pada waktu malam.